Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan. Selamat mendengarkan cerita-cerita seram di channel saya. Hari ini saya ada dua buah video yang random story, tak ada tema untuk video kali ini yang saya nak kongsikan kepada korang. Tapi sebelum tu, kalau korang baru untuk channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, okey? Dan yang paling penting, aktifkan sekali notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik yang saya nak sharekan dengan korang. Jadi korang takkan ketinggalan cerita-cerita baru. So, untuk video pada kali ini, jom kita mulakan. Cerita pertama untuk video kali ini datangnya daripada Ana, dan kisah ni sebenarnya dah berlaku 15 tahun yang lalu, dan pada masa ni Ana baru saja berusia 10 tahun. Dulu masa dia kecil, ayah dia memang setiap bulan akan bawa dia untuk pulang ke kampung di sebelah ayah dia lah. Kampung ayah dia ni terletak dekat Kuala Pilah. So rutin pulang ke kampung ni sebenarnya merupakan rutin yang ditetapkan oleh atuk dan nenek dia supaya adik-beradik ayah dia ni masih lagi mengeratkan silaturahim diorang lah, walaupun masing-masing dah berpindah dan berkeluarga. Sepupu-sepupu si Ana ni ada lebih kurang dalam 7 orang dan usia dia lebih kurang. So macam Ana, usia dia 10 tahun, ada sepupu dia yang berusia 11 tahun, 12 tahun, ada juga yang paling kecil pada masa tu berusia 7 tahun. So walaupun diorang ni berbeza usia, tapi diorang ni memang sangat rapat mungkin disebabkan ukhuwah yang atuk dia tetapkan tu. Jadi ukhuwah diorang tu memang boleh dikatakan agak erat lah. Jadi setiap kali diorang balik kampung, diorang ni memang akan bermain bersama-sama, dan kebanyakannya memang diorang akan main permainan tradisional lah. Ting-ting, batu seremban, congkak, dan yang paling best sekali diorang main pada masa tu adalah permainan sorok-sorok. Korang tahu kan permainan sorok-sorok tu macam mana? Kalau kita main permainan sorok-sorok, akan ada seorang yang jadi dan yang lain akan menyorok. Orang yang jadi ni dia akan kira sampai 10 dan dia akan mula mencari siapa saja yang dapat ditangkap dulu. Orang itulah yang akan menjadi ataupun menjadi tukang kira lah selepas tu. Rumah atuk si Ana ni sebenarnya dinaikkan atas tanah sendiri, dan rumah tersebut dibina dalam keadaan yang memang agak tinggi, macam rumah kampung dulu-dulu. So kalau nak naik dekat atas rumah, diorang akan menaiki tangga. So kiranya bawah rumah atuk Ana ni akan ada ruangan yang mana atuk Ana letak macam-macam jenis barang bawah tu. Ada motor lama, ada raga, ada meja, macam-macam atuk dia letak. Dan dekat bawah tu jugalah sebenarnya merupakan tempat kegemaran untuk Ana dan sepupu-sepupu dia bermain, terutamanya permainan sorok-sorok. Sebab dekat situ ada banyak barang, jadi memang banyak tempat untuk diorang sorok. Dan walaupun diorang dah selalu sangat main permainan ni, tapi permainan ni tetap menjadi kegemaran diorang setiap kali diorang nak bermain. Dekat rumah atuk dia juga ada sebatang pokok rambutan yang terletak di tengah kawasan lapang macam tu lah. So kiranya hanya ada pokok rambutan tu saja dekat situ, dan keliling dia memang tanah lapang, tiada apa-apalah. Okey. Kejadian yang menyeramkan ni berlaku pada suatu petang yang pada masa tu dah pukul 6.30 dan menghampiri waktu maghrib. Masa ni keluarga dia, mak dia dah mula menjerit daripada atas, panggil diorang naik atas, berhenti bermain dan naik ke atas untuk rehatkan badan, boleh mandi dan solat maghrib. Tapi biasalah budak-budak, bukannya sekali kita panggil nak dengar kan, mestilah diorang nak macam counter dulu kan. Ibu kejap lah, satu je lagi, macam tu lah Ana kata pada masa tu. So diorang tak terus naik dan diorang minta untuk main lagi satu permainan, dan ibu dia bagilah. Ibu dia kata lepas habis main terus naik atas. Jadi diorang pun mulakanlah permainan diorang pada petang tersebut. Ana adalah orang yang kena jadi tukang kira, maka dia pun mulalah membuat kiraan 1, 2, 3, 4 sampai 10. Dia pun jerit, korang dah ke belum? Kalau dah aku cari ni. Dia jerit macam tu. Bila dia tak dengar apa-apa jawapan daripada sepupu dia, dia tahu yang sepupu dia dah siap menyorok, jadi dia kena mula mencari. Biasanya macam tu lah, kalau diorang main sorok-sorok, bila dia tanya dan tak ada respon, maknanya diorang dah ready. Tapi kalau diorang belum ready, diorang akan jerit kejap macam tu. So Ana pun mulalah mencari. Habislah digeledahnya barang atuk dia untuk mencari sepupu-sepupu dia. Tapi korang tahu tak, masa dia tengah cari ni, dia tak jumpa seorang pun sepupu dia yang tengah menyorok dekat sekitar barang-barang atuk dia tu. Dan masa
ni Ana ni sebenarnya marah yang teramat sangat. Korang tahu kenapa? Sebab permainan sorok-sorok ni syarat dia budak-budak tu tak boleh menyorok dekat atas rumah. Diorang hanya boleh menyorok dekat kiranya dekat bawah rumah atuk dia tu, ataupun paling jauh pun dekat sekitar tanah lapang tu, dekat belakang pokok rambutan. So bila Ana ni cari dan dia tak jumpa sepupu dia dekat situ, mestilah dia macam angin tau. Sebab dia kata, diorang ni menyuruh atas pula, mana boleh menyuruh atas. Dia dah macam marah lah. So dia pun nak bergerak daripada bawah rumah tu, nak menaiki tangga untuk menuju ke rumah atuk dia, naik ke ruang tamu lah. Sebelum dia naik tangga, dia nampak di sebalik pokok rambutan ada seorang sedang menyorok. Seseorang yang dia nampak tu badannya kecil dan berambut panjang. Pada masa tu dia yakin yang dia nampak sepupu dia yang bernama Siti. So dia pun macam excited, dia macam gembira lah sebab ada seorang yang menyorok dekat belakang pokok rambutan tu yang boleh dia sergah. So kiranya esok kalau diorang main lagi game tu, orang yang kena sergah tadi tu dia pula lah yang akan mulakan kiraan. Jadi Ana tak jadilah nak naik dekat atas rumah atuk dia. Dia pun turun balik tangga dan nak berlari pergi ke belakang pokok rambutan. So kiranya macam dia nak menyorok belakang pokok rambutan tu dulu, dan barulah dia nak sergah sepupu dia tadi tu. So dia pun berlari pelan-pelan dekat belakang pokok rambutan dan dia pun berhenti dekat belakang pokok rambutan tersebut. So dia ambil masa sebab dia berlari kan, so dia macam penat lah. So dia kata dia memang ambil masa sebelum dia nak sergah sepupu dia tu. Dia macam tu dulu, dia kata. Dan dia pun terus pusing dan sergah sepupu dia yang berada dekat belakang pokok rambutan tu. Tapi sebaik saja dia sergah sepupu dia tu, sebenarnya dekat belakang pokok rambutan tu tak ada siapa-siapa pun. So kiranya masa dia sergah tu, sebenarnya dia sergah kepada tak ada siapa-siapa, memang tak ada orang langsung dekat situ. Masa ni dia dah pelik sebab dia nampak dengan jelas tadi ada sepupu dia dekat belakang pokok tu, dan kalau sepupu dia tu dah lari, dia boleh nampak. Sebab saya dah bagi tahu tadi kan, yang hanya ada dekat tanah lapang tu ialah pokok rambutan, tak ada benda lain dah. So kalau ada orang lari memang dia boleh nampak kan. So bila dia dah tengok tak ada siapa-siapa dekat belakang pokok rambutan tu, dia pun nak pergi naik atas balik dan nak sambung marah dekat sepupu-sepupu dia tadilah, sebab dia orang main tipu kan, menyorok dekat atas. So dia pun pusing dan nak naik ke atas rumah, tapi baru je dia pusing melepasi pokok rambutan tu, tiba-tiba dia dengar ada orang ketawa kecil dekat belakang pokok tu. Bila dia dengar ada orang ketawa kecil tu, dia dah tahu dah yang apa yang dia nampak tadi tu kemungkinan bukan manusia. Dia dah boleh rasa macam benda tu hantu, walaupun dia tak tahu apa benda yang dia nampak tau. So dia pun dah takut sebab dia seorang je yang ada kat situ kan. Walaupun rumah atuk dia lagi beberapa langkah je dia naik kat rumah atuk dia kan, tapi dia masih lagi ada perasaan takut. So dia pun berlari meninggalkan kawasan tu dan naik dekat atas rumah atuk dia. Masa dia naik dekat atas rumah ni, dia nampak sepupu-sepupu dia semua tengah tengok kartun sambil makan biskut cicah teo. Dan masa ni memang dia marah sangat. Dia pun teruslah marah sepupu dia. Dia cakap, korang ni tak baik lah, biarkan aku sorang-sorang kat bawah tu, aku main sorang-sorang macam tu, korang dekat atas makan biskut. Sepupu dia kan punya muka masa tu, dia kata reaksi muka sepupu dia memang macam total loss lah, macam blur je. Kau asal anak, macam tu lah reaksi diorang. Macam diorang ni, Ana ni cakap pasal apa, macam tu. So Ana pun tengok sepupu dia macam tak bagi reaksi. Dia pun nak sambung marah sepupu dia, tapi sebelum sempat dia marah sepupu dia, mak si Ana dia tegur Ana daripada belakang dan dia cakap dekat Ana apa tau, Ana, bukan tadi kamu dah ambil tuala pergi mandi ke? Kenapa kamu ada kat sini lagi? Dan masa ni Ana dah diam. Dia pun tak tahu mak dia cakap pasal apa, tapi yang pasti apa yang mak dia nampak tadi bukan Ana, dan apa yang Ana nampak dekat pokok tadi bukan sepupu dia.
Dan yang menambahkan misteri pada masa tu, kalau sepupu dia dah pergi tinggalkan dia naik atas, bila masa sepupu dia naik, kenapa dia tak perasan sama sekali? Sampai sekarang dia tak ada jawapan untuk ketiga-tiga soalan tadi. Jadi itu saja perkongsian cerita daripada Ana. Kisah yang kedua ni merupakan sebuah gangguan yang berlaku di dalam rumah sewa. So cerita ni baru je berlaku awal tahun lepas dan diceritakan kepada saya oleh Marlia. Marlia baru je berpindah ke rumah baru yang sebenarnya kos rumah baru dia tu ataupun rumah sewa dia tu jauh lebih murah berbanding rumah lama dia. So dia kata biasalah lepas COVID ni memang banyak sangat masalah kewangan sehingga kan dia tak mampu untuk bayar sewa rumah dia sebelum ni. So lepas bincang dengan husband dia, lalas diorangnya buat keputusan untuk berpindah keluar daripada kondo rumah lama dia tu kepada pangsapuri biasalah. Si Marlia ni dia dapat rumah sewa pada masa tu dengan harga $550 dan juga 1 bulan deposit saja. So kebanyakan rumah lain yang dia survey, dia kena sediakan sekurang-kurangnya 2 bulan deposit, utilities lagi, lepas tu agreement punya duit lagi. Dia kata banyak kos untuk berpindah. Dia masa tu dalam keadaan yang orang kata memang masalah kewangan yang boleh dikatakan sangat kritikal. Dia tak ada duit simpanan yang berlebihan untuk dia masukkan ke dalam deposit rumah sewa. Jadi bila dia jumpa rumah sewa tu dengan harga RM550 dan 1 bulan deposit saja, dia rasa macam seronok nak ambil rumah tersebut lah. So dia pun communicate lah dengan tuan rumah. Tuan rumah ni dah berpindah ke Sabah dan tak ada dekat Semenanjung. Rumah tu dah kosong lama, dah sekitar 3 tahun. Okey, sebelum tuan rumah berpindah ke Sabah lah. Dia tinggalkan rumah, tuan rumah tu dia tinggalkan rumah dalam keadaan yang kosong lah, memang bersih pada masa dia tinggalkan. Tapi disebabkan rumah tu dah kosong selama 3 tahun, dia tak tahu dan dia tak berapa pasti keadaan rumah pada masa tu sebab dia memang tak pernah jenguk ataupun tak pernah balik. Jadi masa Marlia communicate dengan dia, dia boleh cakap terus terang dekat Marlia yang rumah tu dia tak pasti sama ada bersih ataupun tidak. Kalau Marlia setuju, diorang boleh berpindah masuk tanpa sebarang kos lah, cuma deposit tadi tu. Cumanya mungkin Marlia dengan suami dia perlu membuat kerja pembersihan sikit lah. Bagi Marlia dengan suami dia, masa tu isu nak bersihkan rumah ni bukanlah satu isu yang besar. Okey, bersihkan rumah ni, rumah yang kosong, satu hari kau buat pun boleh settle. Kau tinggal sapu lantai dan kau mop. Itu je pada masa tu apa yang dia fikir lah. Dia tak fikir benda lain. Dia cuma fikir yang rumah tu sedikit kotor. Disebabkan owner rumah tu tak ada dekat Semenanjung, dia berurusan dengan JMB rumah untuk pecahkan mangga dan bagi Marlia dan juga suami dia masuk pada masa tu. Dan seperti yang dijangkakan, rumah tersebut memang dalam keadaan yang sangat berdebu. Dinding dia cat masih lagi baru dan tak ada apa-apa sampah ataupun perabot, cuma dalam keadaan yang berdebu. Dekat lantai memang nampak banyak sangat pasir. Dan kalau korang nak tahu, dekat tandas pula penuh dengan telur lipas dan lipas. So kiranya rumah tu dah macam rumah tinggal 3 tahun kan, kosong. Si Marlia pun bersihkanlah rumah tu dengan husband dia. Diorang buat kerja berdua je. Dah selesai, dia pun pindah masukkanlah perabot-perabot dia dan kemudian dia buat sedikit bacaan doa selamat dan juga bacaan Yasin dekat rumah tu lah. So Marlia ni dia ada seorang anak lelaki yang baru saja berusia 1 tahun 2 bulan pada masa anak dia baru je pandai berjalan. Jadi dia kata masa tu anak dia berjalan memang macam terkedek-kedek ataupun macam tak stabil lagi lah. Jalan sikit jatuh macam. Hari pertama dia pindah memang tak ada apa-apa masalah. Awal-awal dia pindah. Dan kisah yang menyeramkan ni sebenarnya berlaku bila si Marlia ni kerap kali mendengar bunyi-bunyian yang sangat pelik. Setiap kali menjelang pukul 12 malam, Marlia memang akan tersedar dan dia terdengar bunyi seolah-olah perabot yang dialih-alihkan. Bunyi macam berlaku dalam rumah dia. Bunyi tu macam terlampau dekat dengan dia. Dia rasa macam bunyi yang perabot-perabot tu semua dekat ruang tamu tau. Walaupun pada awalnya dia fikir mungkin tu rumah atas, tapi benda tu berlaku setiap
malam. Dan bila benda tu berlaku setiap malam, Marlia ni dia dah jadi macam sensitif, sampai kan bila pukul 12 dia dah tunggu bunyi tu muncul lah. So bila bunyi tu muncul, dia memang dapat rasakan seolah-olah benda tu berada dekat dengan dia. So kadang-kadang dia memang akan bangun dan pergi ke ruang tamu nak tengok, tapi ruang tamu dia dalam keadaan baik tau, tak ada perabot yang diubah dan dia tak nampak apa-apa pun sebenarnya dekat ruang tamu dia. Dan yang paling pelik, tiap kali dia tersedar, dia pergi ke ruang tamu nak melihat, bunyi tersebut hilang, tak ada langsung tau. Tapi bila dia masuk balik ke dalam bilik dan kononnya nak sambung tidur, bunyi tersebut semakin rancak pula. Dia macam ada sesuatu lah. Si Marlia tak dapat nak explain macam mana benda tu berlaku ataupun bunyi tu pada masa tu. Marlia ni adalah juga dia cakap dekat husband dia masa tu kan, tapi husband dia macam tak nak ambil serius. Dia kata masa tu memang jujur husband dia tak macam ambil serius. Husband dia kata kemungkinan besar tu memang rumah atas. Walaupun pelik, takkan hari-hari orang rumah atas sibuk nak ubah-ubah perabot kan. So Marlia masa tu memang hot juga dengan husband dia, tapi sebabkan si husband dia ni asyik cakap tolonglah jangan fikir bukan-bukan ke apa macam tu. So Marlia ni pun macam okay, tak apa, fine, mungkin setakat gangguan, tak ada benda lain, setakat bunyi, tak ada benda lain lagi yang akan berlaku. Harapan dia lah, walaupun dia dah berdebat dengan husband dia kan. Marlia ni dia bekerja office hour juga, cumanya dia ni on off. Kadang-kadang dia akan work from home dan kadang-kadang dia akan masuk office. Dan walaupun dia work from home, selalunya dia memang akan hantar anak dia dekat pengasuh. Pengasuh memang berdekatan dengan rumah dia orang lah. So suatu hari tu si Marlia ni dia work from home, okay? Dia memang ada satu bilik study yang dia dah sediakan untuk dokumen-dokumen dia, untuk dia punya komputer dan sebagainya. Setiap kali dia work from home memang dia akan gunakan bilik tersebut lah. So suatu hari tu dia work from home tau. Masa tu tengah hari, hujan memang agak lebat dekat luar dia kata. Jadi walaupun tengah hari, tapi disebabkan hujan, keadaan rumah dia pada masa tu memang gelap. Walaupun dia dah buka tingkap, tapi tak ada cahaya matahari lah. Nak pula dia kata masa tu dia memang tak buka lampu. Dia tak buka lampu kat ruang tamu, dia tak buka lampu kat tempat lain. Hanya lampu dekat ruangan bilik study dia tadi sahaja yang terbuka ataupun yang menyala. So kalau dia keluar daripada bilik tu, memang keadaan rumah dia agak gelap. Dan pada masa tu pula dia tak kisah rumah dia gelap ke apa, dia tak peduli. So dia pun buat kerja dia dalam bilik study tu. Dan pada masa yang sama dia sedang on the phone lah dengan dia punya klik, dengan dia punya rakan office untuk bincang diorang punya kerja. So tengah syok-syok dia borak dengan kawan office dia tu, tiba-tiba dia nampak anak dia berjalan daripada ruang tamu pergi ke dapur. So kalau dia nampak anak dia jalan pergi dapur, dia tahu sangat yang anak dia ni nak masuk tandas, sebab anak dia memang suka main air dalam tandas. So bila dia nampak anak dia berjalan daripada ruang tamu pergi ke dapur, dia pun teruslah cakap dekat kawan office dia tadi tu kan, yang on the phone tu, weh kau tunggu sekejap aku nak pergi tengok anak aku. Tapi belum sempat kawan dia cakap okey ke apa, kawan dia tanya dia balik kat dia, tadi kau kata kau hantar anak kau kat pengasuh, kenapa kau nak pergi tengok pula? Dan masa ni barulah dia teringat, lah anak aku dekat pengasuh, dan kalau anak aku dekat rumah pengasuh, siapa pula budak yang jalan tadi? Masalahnya budak tu jalan sebiji macam anak Marlia, terkidik-kidik, memang sebiji, fizikal dia sebiji dan cara dia jalan pun macam terkidik-kidik macam tu. So Marlia ni pun macam counter balik kawan dia. Dia cakap aku lupa lah, aku dengar budak nangis, aku ingat anak aku. Dia kata kat kawan dia macam tu, macam acah-acah lah. Tapi sambil tu dia bangun tau, nak tinggalkan bilik study dia tu, dan dia pun berjalan menuju ke dapur. Masa ni dia dah buka lampu ruang tamu bagi terang. So dia jalan pergi kat dapur dan dia mengintai nak cari kalau ada anak dia dekat dapur. Kok dia hilang ingatan ke anak dia tak ada, ataupun dia macam nak tengok, nakkan kepastian lah siapa yang dia nampak tadi tu kan. So dia pun jalan dah tengok, dia mengintai lah dekat dapur, dia mengintai dekat tandas, dan memang tak ada siapa-siapa pun. Okay, tak ada siapa-siapa, tak ada bayi, tak ada anak dia ke apa, tak ada. Dan dalam keadaan dia dah macam orang kata boleh dikatakan agak takut,
Okay, bulu roma dia dah meremang masa tu dan jantung dia pun macam dah berdegup kencang. Tapi masa tu dia still lagi on the phone dengan kawan dia sebab dia ketakutan. So kiranya kawan dia tu peneman dah, walaupun kawan dia tu tak tahu apa yang berlaku pada masa tu. Dalam duk dia macam nervous, ketakutan macam tu, tiba-tiba dia boleh dengar suara telefon mainan anak dia berbunyi. Okay, korang tahu tak telefon mainan budak yang ada macam bunyi tu tiba-tiba berbunyi, geng, berbunyi. So dia pun macam terkejut. Bunyi tu datang daripada bilik tidur dia sebab mainan anak dia memang ada dekat bilik tidur. So dia dah macam, ya Allah tuanku, apa benda ni, apa benda ni. Tengah-tengah hari, bukannya malam. Okay, so dia pun berjalan dalam keadaan yang memang boleh dikatakan agak ketakutan. Nak tak nak dia kenalah juga tengok kan, tak bolehlah dia nak biar je sebab dia dah nampak, dia dah dengar kan. So dia buka bilik tidur dia dan memang tak ada siapa-siapa pun. Anak telefon mainan tadi tu dia nampak ada cahaya lah, macam seolah-olah baru lepas dimain lah, sebab telefon tu memang akan mengeluarkan cahaya kalau kita tekan bunyi kan. So dia pun macam diam, dia terus pergi dekat bilik study tu. Masa ni semua lampu dekat rumah semua dia buka bagi terang. So dia pergi sambung buat kerja dia dalam keadaan yang orang kata macam dalam keadaan yang memang ketakutan lah. Memang dia kata dia tak tenteram habis itu. So dia ceritalah apa yang berlaku tu dekat suami dia, dan tiba-tiba barulah suami dia buka satu cerita dekat dia. Okay, husband dia cerita dekat dia, pernah suatu hari tu husband dia balik lewat pukul 12 lebih, dan masa tu memang husband dia ni boleh dikatakan memang selalu balik lewat jugalah sebab husband dia selalu kerja overtime. So suatu hari tu husband dia balik lewat tau, pukul 12 lebih, dan masa husband dia balik masuk dalam rumah, dia ternampak si Marlia ni duduk dekat ruang tamu, duduk diam je dekat ruang tamu, dekat sofa ruang tamu tu. So si suami dia ni bila nampak isteri dia, of course lah kita macam casually pergi tegur kan, yang awak tak tidur lagi ke? Dah pukul berapa ni? Sebab Marlia ni memang jenis akan tidur awal sebab penat kan, ada anak, bekerja lagi kan. Dan bila suami dia nampak si Marlia ni dekat ruang tamu, suami dia tegur lah. So suami dia tegur, suami dia jalan pergi dekat dapur, buka peti ais nak minum air. Habis dia minum air, dia pun pusing balik ke depan nak tengok Marlia, dan masa ni Marlia dah tak ada dekat ruang tamu. Memang tak ada sesiapa, ruang tamu kosong. Dan korang nak tahu tak, yang paling menyeramkan adalah sebenarnya pada masa tu Marlia dan anak dia dua-dua tak ada dekat rumah. Di masa tu Marlia dengan anak dia balik ke rumah mak dia. Husband dia pun ketakutan juga. Husband dia ni dalam diam ada panggil ustaz untuk ubatkan. Dia tak nak Marlia ni takut, sebab tu dia buat diam-diam. Tapi disebabkan Marlia dah cerita apa yang Marlia ni nampak, so suami dia pun bagi tahulah apa yang suami dia alami dan juga apa yang suami dia tengah buat. So sekarang ni selepas beberapa siri pengubatan, memang keadaan rumah lebih tenang dan tak adalah penampakan ke apa. Cuma Marlia kata kadang-kadang masih lagi kedengaran bunyi-bunyi perabot yang diubah-ubah. Tapi ustaz yang ubatkan tu memang ada kata disebabkan rumah ni dah kosong lama, lebih kurang 3 tahun, so memang biasalah kalau ada benda lain yang menumpang. Tapi benda tu sebenarnya diorang tak ada niat nak mengacau pun, cuma diorang nak bagi tahu yang diorang pun ada dalam rumah tersebut. So itu perkongsian cerita daripada Marlia. Okey, terima kasih sebab korang sudi dengar cerita ni sampai habis. Jangan lupa drop in komen korang apa-apa penambahbaikan atau kekurangan yang korang rasa perlulah untuk diberi perhatian. Dan saya nak ingatkan, semua cerita yang saya cerita kat korang ni tolonglah anggap sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlampau serius, jangan terlampau takut, sebab takut tu hanya milik Yang Maha Esa. Okey, sampai kita jumpa on the next video. Stay tuned dan stay safe. Bye guys.